Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pembukaan terowong Sepanggar yang menghubungkan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP dan pelabuhan kontena mampu merancakkan lagi ekonomi Sabah, khususnya industri berat berkaitan sektor pembuatan, perkilangan, perkhidmatan logistik dan sokongan operasi ekspor dan import. Terowong berkembar pertama di Sabah itu membolehkan perjalanan singkat dan menjimatkan masa dengan persekitaran ekonomi kondusif dan lebih berdaya saing. Terowong Sepanggar sepanjang 600 meter ini turut merangkumi 2.5 km jalan berkembar 4 lorong dengan penggunaan teknologi hijau sebagai alternatif pembinaan melalui kawasan pergunungan. Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman berkata, terowong ini juga laluan alternatif untuk mengatasi kesesakan trafik dan perjalanan lebih tersusun mengikut destinasi. Ini kerana Sepanggar yang mengalami proses modernisasi memerlukan infrastruktur jalan raya lebih efisien selaras usaha membesarkan laluan UMS Sulaman untuk menampung pertambahan trafik di kawasan sekitar. Tan Sri Musa yang juga Menteri Keuangan menyatakan perkara ini dalam majlis perasmian pembukaan terowong Sepanggar, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Terowong Sepanggar yang melibatkan kos RM81.55 juta merupakan antara program pembangunan Kerajaan Negeri Sabah di bawah Koridor Pembangunan Sabah SDC bertujuan mewujudkan keseimbangan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Sementara itu, Tan Sri Pairin yang ditemui media selepas majlis perasmian pembukaan terowong Sepanggar berkata, Kementerian Pembangunan Infrastruktur akan mengumpul data terperinci mengenai keperluan pembinaan jalan terowong di negeri ini. Sehubungan itu, beliau meminta semua wakil rakyat mengemukakan cadangan pembinaan jalan terowong di kawasan masing-masing untuk dipertimbangkan menerusi peruntukan Kerajaan Persekutuan. Menurut Tan Sri Pairin, pembinaan jalan terowong merupakan alternatif terbaik dalam menyediakan infrastruktur jalan raya kerana kosnya lebih murah dan mesra alam. Apabila kita kumpul semua data-data ini, kita akan mengambil kira kesesuaian dan akan mengutamakan mana tempat yang didahulukan dan mana yang dikemudiankan. Tan Sri Pairin menegaskan demikian ketika mengulas rancangan pembinaan terowong seterusnya di negeri ini pada masa akan datang. Bagi masyarakat setempat, pembukaan terowong Sepanggar bukan hanya dilihat sebagai satu pembangunan infrastruktur, malah memangkin pertumbuhan ekonomi lebih pesat. Boleh membedakan masa respon time lah untuk Jabatan Bomba untuk berkhidmat, memberikan kerja-kerja penyelamatan ataupun sebarang kecemasan yang berlaku di Pelabuhan Sepanggar. Akan membawa manfaat bukan saja kepada KKIP tetapi juga kepada Pelabuhan Sepanggar. So ini adalah sebuah sinergi di antara KKIP dan Pelabuhan Sepanggar. Dengan pembinaan terowong ini, kita dapat pilihan yang lebih baik dan juga satu kemudahan infrastruktur yang lebih menjamin keyakinan masyarakat yang ada di sini. Namanya Sepanggar dan juga kampung-kampung yang terdekat, karena ini adalah laluan pertama kali berada di Sabah. Ini keuntungan kepada rakyat negeri Sabah. Terowong berkembar Sepanggar bernilai lebih RM80 juta bawah pembiayaan Kerajaan Negeri dan Persekutuan ini akan dibuka kepada umum Sabtu ini. Peruntukan RM250 juta kepada Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dalam bajet 2018 menunjukkan kerajaan menghargai jasa dan bakti anggota rela terhadap masyarakat. Malah anggota rela diberi kepercayaan dan tanggungjawab yang lebih mencabar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur berkata, sumbangan anggota rela kini semakin dipandang tinggi oleh masyarakat dan pemimpin. Rela ini adalah satu jabatan dan mempunyai anggota yang paling ramai di seluruh negara yang boleh membantu kerajaan dalam pelbagai usaha, terutama dalam kecemasan.
Datuk Haji J yang juga Aden Selaman ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penutupan Kursus Asas Rela Siri 12 2017 di Pusat Latihan Rela Negeri Sabah di Tuaran. Seramai 187 anggota rela menyertai kursus ini. Sementara itu, Pengarah Rela Sabah Timbalan Pesuruhjaya Rela Muhammad Fauzi Jumat berkata seramai 50 anggota rela di setiap daerah dilatih secukupnya bagi persediaan membantu operasi pemantauan pasukan keselamatan di 10 daerah zon selatan timur Sabah S-Zone. Kita akan berada di kawasan yang ada komuniti. Ya, jadi Eskom tu di depan, kita akan berada di kawasan yang ada komuniti. Ketika ini terdapat 292,000 anggota rela berdaftar di Sabah. Dalam majlis ini, Datuk Haji J turut menyampaikan sumbangan ahli-ahli bersekutu Rela Negeri Sabah berjumlah RM8,300 bagi misi bantuan banjir rela di Kedah dan Pulau Pinang kepada Muhammad Fauzi. Selepas 3 pihak membuat laporan, polis berhubung isu perkahwinan sejenis dipercayai melibatkan rakyat negeri ini yang tular di media sosial sejak 10 November lalu. 4 lagi pertubuhan bukan kerajaan NGO tampil membuat laporan polis terhadap isu sama. Laporan polis berkenaan dibuat pengerusi Persatuan Bela Belia Tawau Pembela Syamri Muhammad Sani bersama-sama Wakil Pertubuhan Belia Usia Bahagian Tawau, Persatuan Nur Al-Mustafa dan Persatuan Banjar Tawau. Bercakap kepada pemberita kemudiannya, Syamri berkata laporan polis itu dibuat agar pihak polis dan pejabat pendaftar perkahwinan menyiasat isu tersebut. Tegasnya tindakan wajar perlu diambil untuk mengelak perkara seumpama berulang dan menjadi budaya masyarakat di negara ini. Foto kedua-dua lelaki terbabit yang dikatakan memiliki premis perniagaan di Tawau tular selepas mereka memuat naik gambar majlis pra-perkahwinan yang dinyatakan berlangsung di Kuala Lumpur. Status tersebut mendapat kecaman netizen sehingga hari ini. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Radio Indi Angkasa Puri. Silakan.